Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, Assalamualaikum semua. Hai. Sambil-sambil makan mami. Pagi tadi dah sarapan. Tengah break ni. Okey, thank you Rara. Waalaikumsalam semua. Hai AJ. Makan mami. Tadi dah sarapan. Tadi sarapan kuih tiaw goreng telur mata dengan rendang ayam. Pagi tadi dah mewah dah makanannya, sarapannya. Waalaikumsalam. Besar apa tu besar? Waalaikumsalam. Kak Siti, bos besar yang mana? Thank you. Macam mana? Okey, sebelum tu tolong minta tolong share kan live DM ni. Tolonglah bagi love kan, share kan, semoga lebih ramai lagi yang bersama dengan JM. Waalaikumsalam. Apa tadi? Jangan nampak Kak Lin, jangan nampak Aisyah, jangan nampak Syar, jangan nampak Kak Nik, jangan nampak Kak Lin. Thank you.
Sedap ya makan mami. Itulah. Merah makan mami. I like kuih tiaw. Itulah. Patutnya makan kuih tiaw, telur mata dengan rendang ayam. So tengah hari ni kita makan mami je lah. Disebabkan pagi tadi dah makan sedap kan. So tengah hari kita makan mami. Hai Siti Zikir. Hari ni kita nak membincangkan tentang bisnes ni susah ke? Hai Mas Wida. Waalaikumsalam. Mas Wida yang hebat juga. Okay, so hai sepintas aura. Okay, tolong sharekan live JM ni. Saya ni JM nak saja nak sembang-sembang. Susah ke bisnes? Kan? Amin. Mahal doa JM. Tak kena bayar. Tak kena bayar. Okey. Mana lagi ya yang lain? Yang lain bukan saya buat masak kat dapur, ataupun saya buat ambil anak sekolah kot. Kan? Tengah hari kan? Mungkin mana yang tengah break, boleh lah dengan JM. Kan macam Rara tengah break kan? Habis dah. Makan mami ni tak boleh tunggu-tunggu. Dia nak habiskan cepat. Waalaikumsalam Khalija. Okey, alhamdulillah. Syukur ya. Kita sekali lagi kita bersama ya. Hari ni kita tak kisahlah ya, ada orang tengok kita ataupun tak ada kan. Kita tetap berkongsi cerita, kita tetap berkongsi pengalaman ya. Ya, semoga mungkin ada yang tak tengok kita tapi ya, melalui perkongsian ni walaupun hanya seorang aja yang boleh share kan. So insya-Allah lebih ramai lagi yang tahu ya, insya-Allah. Hai Kak Rita daripada Brunei. Kak Rita dah sihat ke? Hai Siti Aini, waalaikumsalam. Sihat ke? So hari ni kita nak sama-sama lah kita nak bincangkan. Mungkin ada di antara anda semua yang ada idea yang boleh sahaja komen di ruangan komen supaya kita sama-sama boleh bincangkan. Tajuk kita pada hari ni adalah susah ke buat bisnes ni? Susah ke buat bisnes ni? Okey, sebelum tu mana yang baru masuk, tolong sharekan lagi live JM ni. Semoga meluas ya, semoga meluas. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang ternanti-nantikan motivasi ya, yang ternanti-nantikan motivasi mungkin ya. Bila anda share live JM ni, mungkin beliau tertengok dan beliau terdengar. Itu membuatkan mereka termotivasi dan mereka bangkit untuk berubah ya. Okey, alhamdulillah sihat. Cuaca mendung di Tanjung Karang. Cuaca mendung di Tanjung Karang, alhamdulillah. Okey, so bisnes ini susah ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat ya. Sihat Kak Rita ya. Waalaikumsalam Kak Ni. Jumpa nanti kita di mesyuarat Teraja Utama. Kak Ni antara orang yang layak ya untuk hadir ke mesyuarat Teraja Utama. Tak ramai hanya
kurang daripada 20 orang sahaja yang layak bersama dengan Aura Rezeki. Tak boleh nak share. Kenapa tak boleh nak share? Tak boleh nak share? Tak boleh share. Alamak, kenapa kenapa tak boleh nak share? So, okey lah. Okay kan? So, jadi Alhamdulillah kita nak tahu hari ni buat bisnes susah ke? Depends pada kita lah. Apa pun, bukan hanya buat bisnes sahaja pun tetap susah. Bukan buat masak pun kalau tak tahu pun akan jadi susah juga, kan? Masak pun kalau tak dipraktikkan akan jadi susah juga. Benda yang kita selalu buat, kalau kita tak buat, maksudnya benda tu akan jadi susah. Sama juga dalam perniagaan, sama juga, tak semua orang tahu bidang perniagaan. Mungkin dia belajar bidang lain, tapi bila besar bidangnya lain pula. Kalau dulu ada seorang kawan tu, dulu dia ambil kejuruteraan ataupun engineering. Tapi bila keluar dia jadi apa? Dia mengusahakan, dia mengembala kambing. Dia usahakan kambing. So jauh sangat perbezaannya daripada engineering kepada pertanian. So jauh sangat. Jadi benda tu kalau kita tak buat, kalau kita tak praktikkan, kita tak tahu. Sama juga dengan masak. Hari ni kalau kita tak masak, sampai bila pun kita kata tak pandai sebab kita tak mencuba. Kita tak masuk, kita tak menceburi. Kita tak cuba. Jadi kita katalah sampai bila pun kita kata masak tu susah. Masak susah. Kan? Sama jugalah kalau hari ni kita sekarang dunia online, dunia digital. Semua orang kena guna transfer online, semua orang kena guna ATM card, semua orang kena guna QR code, kan? Tapi kalau kita hanya kata tak pandai, kita akan selamanya tak pandai. Dan kita akan takut untuk mencuba. Kita akan takut untuk berubah. Takut untuk berubah. Tapi hari ni, kita dah tahu dah kita tak pandai. Kita kenalah berubah. Kita kenalah masuk, kita kenalah ubah, kita kenalah upgrade diri. Kan? So, jadi bila nak tak nak, kita terpaksa ubah. Daripada tak tahu buat transfer online, sekarang dah pandai, betul. Daripada tak tahu nak buat QR code, QR Pay, kan? Sekarang dah pandai, so belajar. Kalau hari ni anda memang kata tak pandai, selamanya akan tak pandai. Anda akan di level yang sama. Waalaikumsalam Lisa. Anda akan pada level yang sama. Begitu juga dengan perniagaan. Perniagaan susah ke? Susah bagi orang yang memang tak nak mencuba. Dia akan kata susah. Tapi mudah bagi orang yang mencuba. So tak apa. Kita memang kadang-kadang tu kita perlu gagal. Kita perlu gagal untuk kita belajar daripada kegagalan. Hari ni kalau tak gagal, kita rasa macam kita bagus sangat, tapi sebenarnya kita tak bagus. So kita belajarlah. Hari ni kita terpaksa jatuh, tak apalah, kan? Sebab melalui kejatuhan tu kita boleh naik balik, kan? Kita belajar daripada kejatuhan. Semua tu ada hikmah dia. Semua tu ada hikmah dia. Kalau hari ni kita nak takut, semua benda pun kita akan takut. Semua benda kita akan takut dan kita tak akan berubah pun. Jadi, buat bisnes susah ke? Buat bisnes susah ke? It depends pada kita. Kalau kita rasa kita susah, kita susah. Bukan hanya bisnes saja. Benda-benda lain pun kalau kita rasa susah, kan? Kita akan rasa susah selamanya. Perlu gagal dulu untuk beroleh kejayaan. Betul tu Kak Ita? Betul kot Liza. Dan kita belajarlah daripada situ. Jaranglah bila kita melakukan kesilapan, kita akan buat kesilapan yang sama. Jarang sangat.
Sebab kita belajar melalui kesilapan yang pertama. Kita belajar melalui kesilapan pertama. Jarang akan berlaku kesilapan kedua. Bila adanya kesilapan kedua, sebenarnya kita tak belajar daripada kesilapan pertama. Kat situ. Jadi ini sebenarnya ingatan-ingatan untuk JM lah juga kan. Macam mana dulu JM buat perniagaan, dulu JM buat perniagaan gagal, sebab urusan tak betul dan sebagainya kan. So bila JM memulakan langkah lagi, bangkit daripada kegagalan, cuba belajar. Hari ni kalau JM tak tahu buat ni, JM kena adakan orang yang tahu untuk buat. Kalau JM hari ni kita tak tahu buat ni, macam mana nak kembangkan bisnes dan sebagainya, kena tahu, kena ada orang tahu untuk buat. Kena belajar dekat situ, kena upgrade dekat situ. Kita jangan buat gagal tu, jangan buat berkali-kali lah. Tak, maksudnya jangan buat kegagalan yang sama. Jangan buat kegagalan yang sama. Susah bisnes, susah. Tak kata bisnes senang. Tak kata bisnes senang. Masak pun, kalau ikutkan masak pun susah juga kan. Nak siapkan bahan, betul. Nak siapkan bahan, nak siapkan nak masak kan. Lepas tu nak masak kena tahu sama ada dah masak ke belum kan. Contoh nak masak kari ayam, kena tahu apa dia punya bahan dia untuk masak kari ayam. Kalau tak ada macam ni, apa dia rasanya kan. So susah juga kan. Lepas tu kena tunggu lagi. Lepas tu kena rasa sedap ke tidak kan. Kena rasa sedap ke tidak. So jadi bila benda tu kita praktikkan lama-lama, jadi senang. Pejam mata pun kita boleh buat lah kari ayam tu. Macam tu. Contohnya macam tu. Tapi kalau anda tak pernah melangkah untuk buat ataupun untuk masak kari ayam tu, selamanya anda takkan tahu buat kari ayam. Lapar pula kan. Sebut kari ayam ni lapar pula. Jangan ulang kesilapan yang sama. So macam tu lah kan. Jadi kena buat, kena praktikkan. Kena praktikkan. Susah, memang susah lah. Apa pun susah. Bukan hanya bisnes sahaja, kerja pun susah juga. Kerja pun susah. Sebab kerja pun kita tak boleh duduk dalam level yang sama. Mula-mula kita jadi orang biasa, kita mula jadi staff biasa. Lepas tu kita dinaikkan pangkat kita. Lepas tu naikkan lagi. So semakin tingkatnya bertambah, semakin cabarannya juga bertambah. Semakin peningkatannya bertambah, semakin tinggilah cabaran tu. Semakin susahlah yang kita nak kena buat. Tak apa, baru masuk. Okay, thank you Kak Ya. Thank you. Jadi macam tu lah. Tolong share kan, kalau boleh share. Katanya tak boleh share. Tolong sharekan live JM ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada yang lain. Okey, itu satu. Bisnes susah ke tidak kan. Yang kedua, dalam bisnes ni tak semua orang suka kita. Dalam bisnes ni tak semua orang suka kita. Kita pun juga tak boleh nak puaskan hati semua orang. Baru sempat join JM. Thank you Kak Lin. Okay, so jadi bagi JM lah hari ni, kita tengok kita buat bisnes untuk apa, kita buat bisnes untuk siapa. Kalau hari ni kita buat bisnes untuk kita akan tengok diri kita. Apa yang kita nak, apa target kita, apa matlamat kita, apa keinginan kita, apa yang kita nak capai. Kita hanya tengok kita je. Tapi kalau hari ni kita sibuk buat bisnes, kita sibuk buat bisnes sebab leader kita. Sebab leader kita. Mulalah leader kita tak cara kita, leader kita tak sayang kita, leader kita tak tunjuk ajar kita, leader kita itu, leader kita ini. Kita sering sangat melihat leader kita. So jangan macam tu. Hari ni kita jangan tengok leader kita.
Kalau hari ni leader kita tu macam tu, sebab kita kena tahu yang mana kita ni manusia ni ada pelbagai pemikirannya. Manusia ni ada berlainan pendapat. Berlainan pendapat. So bagi JM hari ni, kadang-kadang ada leader yang tak suka, kadang-kadang ada leader yang tak suka outspoken, cakap lepas. Dikatanya kita kurang hajar mungkin. Ataupun ada leader dia tak suka bergurau. Cara kita bergurau tu dia tak suka. Dikatanya kita kasar, kan? So macam-macam orang, macam-macam pendapat dan macam-macam fikiran orang. Jadi bagi JM lah hari ni, letaklah kan. Ada yang suka cara saya, ada suka cara JM, ataupun ada yang tak suka dengan cara JM. Itu tidak menjadi masalah kepada JM, sebab JM hanya tengok JM sahaja. JM hanya nampak matlamat JM. Sebab niat kita orang lain tak tahu. Kita tak ada pun cakap dengan orang lain niat kita sebenarnya macam ni, tak ada. Niat kita hanya kita yang tahu. Kita buat bisnes untuk apa? Kita buat bisnes untuk apa dan apa? Jadi bagi JM lah, kalau yang ni yang nombor 2 kan. Kalau hari ni kita buat bisnes, lepas tu kita nak apa? Kita nak apakan? Kita nak puaskan hati semua orang, memang tak boleh. Kita nak puaskan hati semua orang, memang tak boleh. Hari ni ingat juga, kalau hari ni kita tengok leader kita itu, leader kita ini, kita tak boleh nak salahkan leader kita. Hari ni kita jangan rasa kita ni perfect sangat. Melihat orang dengan itulah inilah, tak perlu pun. Sebab kita tengok diri kita pun tak perfect sangat, sebab orang lain yang melihat kita. Kita melihat orang lain juga melihat kita. Jadi bagi JM lah hari ni kan, bagi JM hari ni tak ada orang yang sempurna. Tak ada orang yang sempurna. Tak ada. Sebab tu kita hidup ni saling melengkapi. Kita ada lelaki, kita ada perempuan, kita ada siang, kita ada malam, kita ada hitam, kita ada putih, kita ada gelap, kita ada cahaya. So sentiasa melengkapi. Kita ada langit, kita ada bumi. Sentiasa bekerjasama, sentiasa melengkapi. So bagusnya kita tengok, bagusnya matahari, dia boleh berikan cahaya. Tapi awan tak boleh bagi cahaya, langit tak boleh bagi cahaya. Adalah, tapi dia kena apa? Dia kena bekerjasama juga dengan bintang. Langit yang gelap tu akan bercahaya bila adanya bintang. Betul? So semua benda kena ada kerjasama. Begitu jugalah dalam perniagaan. Kita perlu ada kerjasama. Kita perlu ada kerjasama dengan leader perlu ada kerjasama dengan kita. Macam tu. So kalau macam contoh leader kita tu banyak songnya, bergurau pun tak boleh, kan? So bagi JM, lantak kau lah, kan? Kita hidup ni jangan nak perfect sangat. Kita hidup ni janganlah ego sangat. Janganlah nak sempurna sangat. Janganlah rasa kita ni suci sangat, bagus sangat. Jangan macam tu. Semua orang tak sempurna. Kita sempurna bila kita saling melengkapi. Itu akan berlaku kesempurnaan. Akan berlakunya kesempurnaan. So macam tu. So jangan kalau hari ni leader kita macam tu, lantak lah. Kalau hari ni ejen kita macam tu, lantak lah. Macam tu, kan? So hari ni kita tengok, kita balik. Apa aku nak? Lepas ni aku nak apa? Lepas ni aku nak capai apa? Aku nak target apa? Lepas ni aku nak beli apa? Apa lagi yang kita nak? Apa lagi impian kita? Kita yang kena drive ke arah impian kita. Sebab tu goal setting tu penting. Goal setting tu penting. Apa tujuan kita tahun depan? Apa yang kita nak capai? Macam mana yang kita nak capai? Jelas, kita kena jelaskan kita punya goal setting tu. Nampakkan lebih jelas lagi. Kan? Macam mana? So, itulah. Kan? Alright. B tu apa tu, Kak Siti? Kak T, B tu apa? B tu apa? Betul. B tu apa, Kak T? B ke apa? Kan? Kak Siti tulis B je. Betul ke apa? Betul?
Aduh, rasa macam tu. Jadi dalam bisnes ni, ya Allah, macam mana kalau hari ni kita cuma ada 5 orang ejen dekat bawah, 5 orang ejen pun kita tak betah ataupun kita tak betah untuk mengawal emosi kita. Jangan haraplah kita nak kembangkan perniagaan kita, nak ada ejen berpuluh, beratus orang dekat bawah. Sebab yang 5 ni pun kita tak boleh urus. Jangan haraplah, jangan haraplah bisnes anda nak berkembang. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit sentak, sikit-sikit terkilan dengan tim, sikit-sikit tim itulah, tim inilah. Kalau anda macam tu lah kan, tak payah buat bisnes. Anda tak payah buat bisnes. Ataupun anda boleh buat bisnes, tapi tak payahlah ada tim. Anda tak payah ada tim. Anda beli barang, anda jual. Anda beli barang, anda jual. Jual aja. Level tu je anda buat. Sebab kalau ada tim nanti sakit hati. Kalau ada tim nanti buat emosi terganggu. Kalau ada tim nanti buat emosi marah. So lebih baik tak payah ada tim. Tu JM cakap terus terang. JM cakap terus terang. Sebab hari ni, ya Allah, simple sangat. Kalau hari ni kita cuma ada 5 orang dan ada satu tim sahaja yang tak boleh yang tak boleh nak serasi dengan kita, kita dah meroyan dah. Kita dah sakit hati dah. Kita dah kita dah teremosi dah. Kalau ada lah yang macam tu kan, tak payahlah, kau makan gaji je lah. Makan gaji, balik kerja, pergi kerja. Lepas tu kat tempat kerja pun tak payah nak kawan dengan orang. Tak payah nak kawan dengan staff-staff lain. Sebab nanti kecil hati juga. Kan? Ingat dekat tempat kerja pun tak ada macam tu. Ada. Ada. Tapi sebab terpaksa. Sebab dah kerja, ada gaji, telan je lah. Tapi yang bisnes ni pula tak boleh macam tu. Kan? Ada pilihan. Ada pilihan. Kan? Sebab yelah, ada pilihan lah. Sebab kalau dah kerja tadi, nak tak nak macam mana pun pulun je. Sama juga hari ni kalau kita pergi kerja. Kan? Hujan ribut panas ni, hujan ribut ni kat luar ni. Tapi kena pergi kerja juga tak? Pergi. Takkan kita nak bagi alasan tak boleh pergi kerja hujan ribut? Kan? Kena pergi. Tapi kalau buat bisnes, hujan ribut kat luar tu, kan? Kita ada pilihan tak? Ada. Nak pergi nanti ke, nak pergi kemudian ke, ataupun nak pergi sekarang? Boleh je. Sebab kita tak ada, maksudnya kita tak terikat. Kan? Kita tak terikat. So kalau bekerja, terikat pula. Redah juga. Redah juga. Sama juga hari ni. Contoh, hari ni kita bekerja. Bos kata, okey, Sabtu Ahad ni kena pergi outstation. Kena pergi outstation. Nak tak nak, kena pergi tak? Pergilah. Sebab bos dah suruh. Betul tak? Tapi, bila kita buat bisnes, okey, hari ni kita ada meeting. Jemput datang. Percuma saja. Yang percuma tu pun susah nak datang. Sebab ada pilihan. Sebab ada pilihan. Kan? Jadi, depends. Kan? Ikut orang. Sebab hari ni untuk membangun diri adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya boleh gerakkan kita. Orang lain hanya boleh tolak kita. Tapi yang bergerak itu sendiri adalah kita sendiri. Yang bergerak itu sendiri adalah kita sendiri. Jadi terpulang. Hari ni, kalau hari ni anda nak buat bisnes biasa-biasa, jangan buat biasa-biasa. Kalau hari ni anda nak buat bisnes luar biasa, anda kena buat bersungguh-sungguh. Apa pun cabarannya. Semua benda ada cabaran. Semua benda ada risiko. Semua benda ada cabaran. Semua benda ada risikonya. Jadi itulah bagi JM. Dalam bisnes ada up and down. Ada masa kita sale kita banyak, ada masa sale kita sedikit. Kita tengoklah, kita kena pastilah kita usaha. Kita jangan berdiam diri, kita usaha. Apa lagi kita nak buat ni? Apa lagi kita nak buat ni? Apa lagi kita nak buat? Lepas tu kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Kita usaha, kita serah pada Allah. Apa? Sebab rezeki bukan dekat tangan kita.
Rezeki bukan dekat tangan ejen kita. Rezeki bukan dekat tangan tim kita, bukan. Tapi rezeki itu daripada Allah. Ya, kita yakin Allah pasti bagi. Aku dah usaha dah. Ya, aku dah usaha dah. Allah pasti bagi. Allah pasti bagi. Memang kita banyaklah benda-benda yang kita nak bayar kan. Ada expenses kita nak bayar. Kita nak bayar duit kereta, kita nak bayar duit rumah, kita nak bayar duit anak kita, pengasuh anak kita dan sebagainya kan. Kita ada banyak komitmen. Tapi kita kena teruskan juga tak? Teruskan. Walau macam mana sekalipun kena teruskan. Ya, insya-Allah Allah tak zalim bila kita berdoa, bila kita berusaha, Allah tak zalim, pasti ada untuk kita. Ya, yakin sahaja. Betul Ustazah JM. Tengoklah Kak T JM punya tudung kan. Itulah Kak T panggil Ustazah. Ada je Kak T ni tau. Malu JM. Bukan Ustazah lah Kak T teruk no. So kita buat kerja kita je. Macam JM lah hari ni. Pagi tadi buat morning booster. Usaha tak? Usaha. Bukan duduk-duduk saja. Pagi tadi buat morning booster dengan tim. Lepas tu lepas habis morning booster buat pula engagement ataupun awareness dekat TikTok pula. Kan buat live dekat TikTok. Kan pandai JM cakap. Lepas tu dah buat live dekat TikTok pula kan, masuk pejabat pula, masuk pejabat tengok-tengok apa benda yang patut, dah habis pula masuk pejabat, tadi meeting dulu, tadi meeting dulu, ada discussion dulu dengan staff tadi pasal sales and marketing. Lepas tu masuk office, buat benda office pula. Lepas tu dah buat benda office pula, buat live Facebook pula. Comel JM, merah gagah. So buat live Facebook pula. Ini adalah usaha JM. Untuk awareness, untuk buat engagement awareness dekat Facebook pula. Kan, dekat Facebook pula. So ini adalah usaha JM. Yang selebihnya JM serah daripada Allah. JM serah daripada Allah. InsyaAllah pasti ada untuk kita. Allah tak zalim lah. Allah melihat orang, Allah suka orang yang berusaha. Kan ini usaha JM. JM pandai buat ni, JM buat je lah. Sama lah dengan you all. Apa yang you all pandai? Apa yang you all pandai untuk you all untuk usaha. Untuk usaha you all ke arah untuk kebaikan tu, ke arah untuk nak dapatkan tu, apa usaha you all? Ada kena buat lah. Anda kena buat posting mungkin dekat Facebook, anda kena buat posting mungkin dekat IG, dekat TikTok, dekat sebagainya. Thank you ni. Waalaikumsalam Kak Suad. So macam tu, itulah usaha. Kan? Itulah usaha. Yang selebihnya kita serah pada Allah. Kita jangan buat kerja dia. Kita buat kerja kita je lah. Suruh buat posting, kita buat posting. Suruh buat live, kita live. Suruh apa? Suruh apa lagi? Suruh buat video, kita buat video. Berseri JM. Thank you. Thank you Kak Suad. Okay, so buat video, kita buat video. Kena adakan kelas malam, JM buat kelas malam juga. Kena adakan meeting, kena buat meeting juga. Kena buat seminar, JM buat seminar juga. Ya Allah, hai. So, tak apalah, itu adalah usaha. Itu adalah usaha. Yang selebihnya tu, bila tu Allah nak bagi tu, kita pun tak tahu. Sebab, itu semua rahsianya Allah. Itu semua rahsianya Allah. Kejayaan ni adalah rahsia Allah tau. Kejayaan ni adalah rahsia Allah. Yang kita tak tahu, kita buat ni jadi ke tak, kita tak tahu. Yang penting hari ni kita melangkah untuk buat. Kita melangkah untuk upgrade diri kita. Kita melangkah untuk next level. Kita besarkan impian kita. Kita besarkan target kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan takut untuk berimpian. Jangan takut untuk besarkan target. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Kena tu. Kena apa? Kena yakin tu. Anda kena apa tahu? Kena kuatkan keyakinan diri tu. Bila buat apa-apa tak yakin diri tu, tak ada keyakinan diri, susah. Susah kita nak capai.
Kena ada keyakinan diri tu. Pasti dapat. Pasti boleh. Pasti berjaya. Bukan tengoklah nanti macam mana. Boleh dapat, tak boleh dah. Bukan macam tu. Anda kena letakkan satu pasak. Anda kena pasakkan. Ataupun anda kena apa orang kata kalau main apa tu? Apa tu? Dat. Kalau ataupun bukan dat. Anda kena main apa tu? Anak panah tu kan? Apa tu panggil aku tak tahu. So, anda kena yakin ni. Maksudnya anda kena bila anda lepaskan tu, bosh. Macam tu. Kan? So jadi itulah anda kena bina tu keyakinan diri anda tu. Anda tak boleh bolehlah. Okey, jadi kalau jadi buat bisnes ni jadilah. Tak jadi tak apalah. Tak boleh, anda tak boleh macam tu. Kalau bulan ni target 10,000 kan. InsyaAllah kalau dapat lah tu. Kalau tak dapat pun tak apalah. Macam tu. Tak boleh macam tu. So tak jelas. Tak jelas. So bila tak jelas anda tak boleh drive ke arah tu. Anda tak boleh drive ke arah untuk mendapatkannya tu sebab tak jelas. So anda kena jelas. Anda kena jelas tu maksudnya anda ada mark kat situ. Mark. Anda kena jelas tu. Anda kena jelas. Boleh? Boleh kan? InsyaAllah. Okey. Apa lagi? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya. Ada siapa-siapa nak tanya? Kalau ada yang nak tanya, kan bolehlah kita sembang-sembang kat sini. Kan? Okey, amalan mandi garam ni sangat-sangat bagus tau diamalkan. Dia ada lebih kurang dalam lebih 84 jenis mineral yang dapat membangkit. Macam mana nak bina keyakinan? Okey, macam mana nak bina keyakinan? Amalan mandi garam ni sangat bagus untuk membina keyakinan diri. Seriously, asbabnya mandian garam ni tingkatkan keyakinan. Berapa ramai orang yang tak yakin pada diri dia, tapi sekarang boleh buat posting, sekarang boleh buat live Facebook, sekarang boleh buat live TikTok. Berapa ramai orang yang takut. Jadi ubah aura rezeki, maksudnya garam mandian ni dia boleh dapat mengawal emosi kita. Dia dapat menstabilkan emosi kita. Dia dapat memberi keyakinan kepada kita. Kerana apa? Kerana ada khasiatnya, yang mana lebih 84 jenis mineral yang dapat membantu untuk anda. Nak tanya, kenapa manis sangat? Apa tu? Nak tanya, kenapa manis sangat? Ramah pula. Aduh, apalah Cik Ami ni. Aku ingatkan nak tanya pasal bisnes kan? Kenapa? Nak tanya, kenapa manis sangat? Aduh, sebab apa, sira gula lebih. Hari ni sira gula tu terlebih. Kan? Ramah tu sebab apa Ramah tu sebab suka sangat makan bontot ayam. Tu yang ramah sangat tu. Terjawab dah Cik Ani. Terjawab dah kan? Sajalah gurau. Okeylah, JM pun nak habiskan ni. InsyaAllah. Apa yang JM kongsikan, InsyaAllah walaupun tak banyak yang JM kongsikan, InsyaAllah anda mendapat. Anda dapatlah sedikit sebanyak. Sedikit sebanyak anda dapatlah, InsyaAllah. Okey semua, jadi terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan JM. Terima kasih banyak-banyak, kita jumpa lagi. InsyaAllah esok lusa boleh, InsyaAllah. Okey semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.